jangan sebagainya. Sebelum itu saya ada kerja lain, so saya buat live pagi ni. Tak ada apa, just getting things out of the way je sebenarnya untuk berkenaan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dan ada bertanya tadi, so kerajaan tumbang ke ini pukul 2 pagi ni? Tak, bukan kerajaan tumbang tuan, pembangkang tumbang. So insyaAllah malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Pertama, MP Labuan sokong Anwar Ibrahim. Dikatakan, saya kata hari itu ada 5 yang bakal menyokong. Satu dah announce, ada yang mengatakan 3, saya kata ada 5. Pendirian 12 wakil PKR diputar belit mengenai solidariti Palestin. Rafizi Ramli kembali ke Dewan, bakal bentang kertas putih gaji progresif. Kerajaan rugi $0.5 bilion dalam vaksin dan ventilasi. Hasil kerja siapa? Papa Gomo, Papa Gomo dan Ratu Naga sekarang berhadapan dengan saman dan jenayah. Ya. Jadi tuan-tuan, kita harap tuan-tuan terus share, terus like, terus subscribe kita punya program malam ini. InsyaAllah saya tak intend nak pergi lama. Kalau rasa larat, teruskan. Tak rasa larat, tak ada masalah. Kan, biasalah pukul 2 pagi ni mungkin tuan-tuan rasa macam, alamak, macam boleh kan nak bertahan pukul 2 pagi ni. Okay, kita cuba. Saya boleh cuba, tuan-tuan pun cubalah cuba sebaik mungkin. InsyaAllah untuk kita nak terus live tetap live, LTL. Lawan tetap lawan, live tetap live. Alright. Okay. Baik, yang pertama sekali saya nak cerita sikit lah berkenaan dengan apa yang berlaku pada hari ini. TMJ Sultan Ibrahim jadi agung nanti, masa yang sangat menarik menurut TMJ. Menurut Tengku Mahkota Johor, berikutan kejatuhan keruntuhan kerajaan pada 2020, peranan Raja-Raja Melayu dalam politik dan pentadbiran negara semakin penting. Sejak pilihan raya umum 2018, Raja Melayu telah merungkaikan episod politik 2 rampasan kuasa di tengah pandemik COVID-19 dan kebuntuan selepas pilihan raya negara tahun lepas. Sultan Pahang, Sultan Abdullah Ahmad Shah yang menjadi di-Pertuan Agong ketika perlogaran politik menyaksikan 3 Perdana Menteri menganggap sumpah akan berundur pada Januari tahun hadapan. Baginda akan berundur. Baginda akan digantikan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim, dan Tunku Mahkota menjelaskan ayahandanya mempunyai agenda yang sangat jelas apabila menjadi agung kelak. Baginda berkata dia selalu cakap tentang mengembalikan order pemerintahan kerana dengan situasi yang kurang stabil di dalam negara. Jadi baginda nak memberi lebih kestabilan kepada negara, kata Putera Mahkota itu dalam siaran Keluar Sekejap malam tadi. Tengku Ismail juga percaya pemerintahan ayahandanya akan menjadi masa yang sangat menarik. Jadi ke bawah duli, Sultan Ibrahim ada rancangan dia. Dia nak bekerjasama ataupun berkongsi pendapat dan pandangan kepada Perdana Menteri. Kita akan lihat katanya. Apabila mengulas mengenai prestasi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Tengku Ismail berkata, sebagai warga negara, baginda turut mempunyai hak untuk mengulas mengenai perkara politik. Kedua-dua Sultan Ibrahim dan Tengku Ismail seringkali menyuara pendapat mengenai pelbagai isu, baik peringkat negeri ataupun nasional. Sementara itu, Puteri Mahkota juga berkata, ayahandanya tidak akan berkompromi dalam hal menjaga kepentingan rakyat. Dia akan menjadi agung yang no nonsense, iaitu tegas bila berkaitan dengan kepentingan terbaik negara. Jadi dia tegas tapi memahami, kata TMJ. Tunku Ismail memberi contoh Menteri Besar Johor Hafiz Ghazi akan mendapat perkenan Sultan berhubung keputusannya dan baginda akan memberikan maklum balas dengan berterus terang. Pelantikan On sebagai Menteri Besar Johor merupakan detik krisis politik. Antara detik krisis politik. Ini kerana BN Johor pada awalnya telah menggembar-gemborkan Hasni akan menjadi Menteri Besar. Walaupun BN menang majoriti 2/3 di negeri itu, namun pelantikan Hasni tidak menjadi kenyataan kerana campur tangan dari kuasa yang lebih tinggi. Sementara itu, Tengku Ismail berkata ayahandanya dan keluarga akan sedar tanggungjawab sebagai agung. Ini adalah tugas tanggungjawab untuk negara, bukan Johor saja. Tapi anda nampak, apapun keputusan yang dibuat ataupun polisi di bawah duli, ada agenda tersebut. Perkara ini pun akan memberi manfaat kepada negeri Johor dan negeri lain secara tidak langsung. Maksud saya, ia adalah satu tanggungjawab yang besar. Tuan-tuan, ini nak cerita no nonsense yang disebutkan itu adalah satu perkara yang betul, yang benar berkenaan dengan Sultan Johor ni, dan kita pun tahu Sultan Johor ni bagaimana dan bagaimana tegasnya beliau terutama dalam melihat kestabilan politik dan juga berkenaan dengan rakyat, kepentingan rakyat. Jadi perkara ini sebenarnya yang kita perlukan dalam kita menghadapi ketidakstabilan politik sekarang ini. Dalam pada pembangkang masih lagi bercerita soal tentang nak menjatuhkan kerajaan, menumbangkan kerajaan, menjatuhkan kerajaan. Bukan tiba-tiba, kita pun mengetahui
bahawa yang di-Pertuan Agong yang baru pada tahun hadapan adalah tidak lain tidak bukan Sultan Johor yang kita katakan sangat tegas dalam isu sebegini, dan baginda akan memastikan perkara sebegini tidak akan berulang sekali lagi, kerana ketidakstabilan politik itu membawa kepada masalah kepada negara, terutama dalam perihal ekonomi dan keyakinan pelabur. Itu antara agenda utama baginda untuk memastikan perkara ini tidak berlaku sekali lagi. Jadi sebab itu, kenapa kalau kita tengok PN beria-ia nak jatuhkan kerajaan, sebaik saja kerajaan ditubuhkan pada tahun lepas. Beria-ia mereka nak jatuhkan kerajaan satu demi satu. Kemudian dia kata masa PRN itu, selepas PRN kerajaan akan tumbang. Sebelum itu kita cukup jumlah. Lepas PRN tumbang, lepas ini tumbang, lepas PRK tumbang, semua tumbang. Masa muktamar PAS hari itu pun masih lagi cerita kerajaan akan tumbang dan tumbang dan tumbang dan tumbang. Kita kata begini tuan-tuan. Dia mudah ceritanya begini. Kita kata yang akan tumbang, macam saya kata tempoh hari, yang akan tumbang bukan kerajaan, yang akan tumbang pembangkang, saya kata. Yang akan berpecah ni pembangkang. Kita akan cerita pada penghujung ini berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi ini juga antara lain membawa kepada bagaimana lemahnya pembangkang yang ada sekarang ini. Kita lihat lemahnya pembangkang yang ada sekarang ini. Kita lihat bagaimana Dewan Kecoh hari ini. Dewan Kecoh hari ini apabila syahidan dakwa MP Teberau sokong Israel. Suasana Dewan Rakyat pagi tadi kecoh setelah syahidan mendakwa Jimmy Puah, PH Teberau sebagai menyokong Israel. Kata syahidan, dia mahu Parlimen membuat pendirian yang jelas mengenai isu krisis yang berlangsung di Gaza. Contohnya Teberau membuat sokongan Israel. Apakah dia seorang saja menyokong Israel? Saya minta kerajaan bawa usul pendirian kita tentang pembunuhan yang dilakukan Israel. Kenyataan dibuat syahidan itu mendorong Puah bangkit dan menafikan kenyataan bekas Menteri Besar. Dia juga bukan Menteri Besar Perlis itu. Dia juga sebagai ahli mewakili PH mendesak syahidan menarik balik tuduhan yang dilemparkan. Timbalan Speaker Alizlah kemudian minta syahidan mengemukakan bukti atau menyokong dakwaannya ke atas Puah. Syahidan kemudian mendakwa dia tidak menuduh Puah memberi sokongan kepada Israel dan gembira juga kenyataan itu tidak benar. Dia telah diviralkan sokong Israel. Jadi dia tarik baliklah. Kalau tak betul, baguslah. Alhamdulillah. Bukan kita menuduh. Saya bukan perangai macam you. Tuduh orang tak berhenti, tapi kerajaan sendiri kena keluarkan pendirian katanya. Baik. Saya dah komen bab ni tuan-tuan. Kalau sekiranya syahidan Kasim berani, kenapa dia tak berani buat tuduhan itu di luar Parlimen? Kenapa dia tak berani buat tuduhan itu di luar Dewan? Sebaliknya, dia buat di dalam Dewan. Apa beza dalam Dewan, luar Dewan is? Okey, untuk makluman tuan-tuan, sebarang kenyataan yang dibuat dalam Dewan tidak boleh diambil tindakan undang-undang. Dia ada kenyataan privilege, terutama di dalam Dewan tersebut. Satu lagi di dalam mahkamah, tak boleh diambil tindakan undang-undang. Kalau nak ambil tindakan undang-undang, Syahidan Kasim kena ulang kat luar. Luar Dewan, dia buat kenyataan semula, dia boleh kena ambil tindakan undang-undang. Tapi dia kata, kami bukan macam kamu, suka tuduh sebarang-barang. Tak, saya dengar sendiri kenyataan tu tuan-tuan. Saya tengok video tu, memang dia tuduh. Lepas tu dia kata, taklah saya tak tuduh. Memang dia yang tuduh. Dia kata saya dengar. Inilah masalah, bukan masalah. Ini kaedah, taktik yang dibuat oleh PN. Pembangkang yang ada sekarang ini. Dia akan ambil satu kenyataan luar konteks ataupun dia ambil kenyataan yang dah diputar belit, kemudian dia sebut. Dia sebut. Jadi Alice Lau selaku timbalan speaker, dia kata, buktikan dakwaan tersebut atau tarik balik. Dia kata, baguslah kalau tak ada. Baguslah kalau tak ada. Tak, maksudnya dia tuduh dulu, baru dia kata baguslah kalau tak ada. Sama juga tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang dinyatakan oleh 12 orang ahli PKR berkenaan dengan solidariti Palestin. Diputar belitkan. Okey, kita tengok kenyataan ini. Minggu Solidariti Palestin, pendirian kami disalah tafsir 12 wakil PKR. Saya baca. Kumpulan 12 wakil PKR sebelum ini menggesa pelaksanaan Minggu Solidariti di sekolah dikaji semula, berkata pendirian mereka telah disalah tafsir. Dalam kenyataan hari ini, mereka menyuarakan kecaman terhadap kezaliman Israel terhadap rakyat Palestin dan menggesa PBB mengenakan sekatan perdagangan dan ekonomi terhadap Israel selain memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke Gaza. Mereka juga berkata kepimbangan mereka sebelum ini berhubung apa yang disifatkan sebagai unsur ekstremisme dalam Minggu Solidariti Palestin tidak seharusnya dilihat sebagai menentang Palestin ataupun menyokong Israel. Baik. Poin dia macam ni tuan-tuan. Okey. Tidak hanya kerana mereka mengkritik berkemungkinan ada possibility kalau sekiranya diperkenalkan Minggu Solidariti itu di sekolah-sekolah, akan ada pihak mengambil kesempatan sehingga menimbulkan ataupun mewujudkan fahaman-fahaman ekstremisme agama. Itu yang mereka risaukan.
tidak bermakna mereka menentang ataupun tidak menyokong perjuangan Palestin, tidak menyokong rakyat Palestin dan juga mengecam Israel. Mereka membuat kenyataan sedemikian. Now, kenyataan berkenaan 12 ahli PKR itu bukan saja 12 ahli PKR tersebut. Ada ahli parlimen terutama daripada GPI sendiri pun ada menyatakan perkara yang sama, kebimbangan mengenai perkara yang sama. Walaupun benda itu tidak wajib di sekolah, tetapi perlu dilihat semula dan dipantau. Kalaupun nak suruh buat solidariti, kena bagi garis panduan. Jangan bagi open blanket. Dan saya setuju dengan kenyataan bahawa solidariti di sekolah itu kena ada garis panduan dia. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Apa yang boleh nak diletakkan, apa tak boleh letak. Jangan bagi orang kata apa, kita boleh buat apa saja. Itu yang timbul persoalan. Kalau sekiranya budak-budak siap bawa senjata mainan dekat sekolah, itu yang bahayanya. Jadi dia akan terutama budak-budak ni dia bukan faham pun dengan apa yang berlaku dekat Palestin. Dia ingatkan orang perang, orang gaduh, kita kena lawan dengan orang bukan Islam. Dia akan ingat macam tu. So pemahaman sebegini yang akan menimbulkan lebih masalah dalam kita nak mendamaikan orang kata apa perkauman di dalam negara kita, pelbagai agama dalam negara kita. Kita pula sekarang ini seolah-olah dilihat cuba nak championkan pula ekstremisme. Dilihat, bukan kita buat. Memang kita tak akan buat pun, tetapi akan ada, terutama daripada golongan sebelah, terutama daripada geng sebelah, terutama daripada parti yang kononnya memperjuangkan Islam tu akan mengambil kesempatan dan juga di dalam kesempitan ini. Itu yang akan berlaku. Sebab itu KPM dalam melaksanakan perkara ini kena berhati-hati. Kena berhati-hati supaya perkara tersebut tidak berlaku. Okey, habis kat situ. Tuan-tuan, habis kat situ. Sebelum itu, kita ucapkan, kita doakanlah kesejahteraan, kesembuhan kepada YB Rafizi dan Alhamdulillah beliau telah kembali ke Parlimen pada hari ini. Kalau saya semalam 30 hari bulan telah kembali ke Parlimen. Sepatutnya kalau tidak silap saya dia sampai Isnin depan, tapi tak tahu dia dah kembali Parlimen awal. Tu saya kata Rafizi ni dia workaholic. Satu yang Rafizi ada yang saya tak ada ialah dia workaholic. Saya tak workaholic, tuan-tuan. Itu dia ada. Saya kena bagi kudus kat dia lah. Baik. So dalam masa yang sama dia telah menyatakan bahawa akan membentangkan kertas putih berkenaan dengan gaji progresif, dan ini saya tunggu berkenaan dengan gaji progresif ini sebab saya nak baca apa dimasukkan gaji progresif. Baik. Kertas putih gaji progresif dibentang 30 November. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hari ini menjelaskan bahawa belanjawan 2024 memang termasuk peruntukan untuk pelaksanaan dasar gaji progresif. Dia juga berkata kertas putih mengenainya akan dibentangkan di Dewan Rakyat bulan hadapan. Sebelum itu Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut tentang dasar gaji progresif ketika membentang belanjawan 2024 walaupun dia dijangka menggariskan bagaimana sistem itu akan berfungsi. Bercakap di Dewan Rakyat hari ini, Rafizi berkata dana untuk projek rintis melibatkan sektor swasta telah diletakkan di bawah peruntukan untuk kementeriannya. Kerajaan memahami pelaksanaan gaji progresif adalah langkah berani yang akan membawa kesan besar kepada ekonomi dan rakyat kerana ini kali pertama kerajaan akan campur tangan secara terus untuk meningkatkan gaji sektor swasta. Maka keputusan dibuat adalah pelaksanaan perlu melibatkan kesemua pihak dan digerakkan sebagai langkah bersama satu negara, katanya. Dia berkata kertas putih akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 30 November ini memperincikan aspek asas dan mekanisme dasar itu. Dasar gaji progresif adalah salah satu cara untuk yang dirancang kerajaan untuk diperkenalkan bagi meningkatkan taraf hidup orang ramai dan menangani kos sara hidup. Rafizi kembali ke Dewan Negara setelah prosedur stent jantung. Baik. Nah, kenapa dasar gaji progresif ini sangat penting, tuan-tuan? Okey. Sewaktu kita jadi pembangkang dahulu, saya pernah cerita bahawa untuk kita nak menangani masalah ekonomi ataupun masalah pendapatan dan inflasi dan sebagainya ini, kita perlu menyelesaikan 3 perkara ini. Salah satu daripada 3 perkara ini. Sama ada kita kena kurangkan kos barang, naikkan gaji, atau kedua-duanya sekali. Maksudnya tambah pendapatan atau kurangkan kos kehidupan. Now, sekarang ini kerajaan dalam masa sama ada mengekalkan atau mengurangkan kos, kerajaan juga aktif dalam usaha untuk nak meningkatkan pendapatan. Now, menariknya dalam kerajaan bolehlah pegawai-pegawai kerajaan sekarang ini gaji setengah di-revise, sedang dalam proses untuk nak tukar, nak tambah. Yang last dia orang revise gaji kerajaan ada pada tahun 2012. Itu last. So sekarang ni dia nak revise balik, dan sementara menunggu gaji itu di-revise, pegawai-pegawai kerajaan sama ada pencen tidak berpencen
Dan juga pegawai kerajaan yang ada menerima sehingga RM2,000 sementara menunggu gaji mereka di-revise. Good lah. Untuk kerajaan okey lah. Gaji pun akan di-revise dan sebagainya, meningkatkan lagi pendapatan. Isunya swasta bagaimana? Nah, swasta tak boleh nak follow. Kita sebagai majikan kadang-kadang ialah tambahlah kos kita. So, kerajaan meletakkan inisiatif ini. Nah, menariknya, macam kita kata, kalau kerajaan minta swasta untuk naikkan gaji pekerja-pekerjanya, so bagaimana majikan nak kena tanggung kos tambahan tersebut? Di sini Rafizi sebut bahawa kerajaan akan directly intervene dalam kenaikan kadar gaji itu. Itu yang menarik. Yang itu saya nak tunggu bagaimana mekanisme company bagaimana yang terlibat, permohonannya bagaimana, gaji yang bagaimana, siapa, kontrak ke, permanent ke, bagaimana, bagaimana itu 30 November ini perkara ini akan dibentang dan juga dibawa ke kabinet. Jadi tuan-tuan, macam saya kata tadi, perkara ini sebenarnya akan membantu rakyat untuk nak increasekan pendapatan. Nah, kita bercakap soal kerajaan ini hendak membuat perubahan. Inilah perubahan yang kita maksudkan. Nah, bagaimana kerajaan mampu menanggung semua ini? Dia dua perkara, tata kelola yang baik dan tidak sakau. Sebenarnya benda ni boleh buat. Perkara ini boleh buat. Bayangkan tuan-tuan, bajet tahun ini, bajet 2024 tahun depan, adalah bajet yang terbesar dalam sejarah negara kita. Terbesar. Tetapi pengurusan dia, bajet pengurusan mengecil, menurun, bajet subsidi ni meningkat, bajet pembangunan meningkat. Subsidi kepada rakyat, pembangunan kepada rakyat. Dua-dua ni ditingkatkan, ditambah lagi berbanding tahun sebelumnya. Malah Sabah dan Sarawak mendapat jumlah dana bantuan tahunan yang lebih tinggi daripada dalam sejarah Sabah dan Sarawak. In fact, ada biasanya setiap tahun kerajaan bagi lebih kurang 16 juta sebelum ini kepada kerajaan Sarawak. Tahun ini ditambah, kalau tak silap saya, 300 juta ringgit on top of 6 bilion yang diberi kepada Sarawak. On top of atas daripada apa yang dah dinyatakan, yang dah diberikan sebelum ini. Jadi bajet itu bagaimana boleh ada tata kelola yang baik, tak sakau. Itu yang paling utama sebenarnya. Walaupun ada yang kata menteri ini tak efficient dan sebagainya, tim Anwar ni kurang, tetapi they are learning. Give them time. Yang penting direction kita betul, arah kita betul dalam kita nak menghadapi perkara ini. Baik, saya tambah lagi cerita. Dan kenapa bila kita cerita tentang direction dan tata kelola yang betul ini, tuan-tuan, hari ini didedahkan oleh PAC, jawatan kuasa kira-kira wang negara, bahawa kerajaan rugi 505 juta ataupun lebih setengah bilion ringgit akibat vaksin tamat tempoh, kata PAC. Jawatan kuasa kira-kira mendapati ada beberapa kejanggalan dalam perolehan kerajaan semasa kemuncak pandemik COVID-19 dan menyebabkan kerugian wang besar, wang pembayar cukai. Dalam laporan yang dikeluarkan hari ini, PAC menekankan tiada perjanjian kontrak untuk pembelian 136 mesin ventilator yang dibuat melalui syarikat gergasi farmasutikal tempatan. Keadaan itu, kata PAC, menyebabkan kerajaan terhalang daripada memulakan tindakan undang-undang dalam mendapatkan semula ganti rugi ekoran kerosakan terhadap 104 ventilator yang diterima pada 2020. PAC juga mendedahkan kerajaan mengalami kerugian 500 juta akibat menerima 8.5 juta vaksin yang telah tamat tempoh. Ia termasuk dos yang mencapai tempoh luput menjelang 1 Jun tahun ini. Menurut PAC, selain itu mereka menerima maklumat mengenai lebihan bekalan peralatan pelindungan PPE yang selain kira-kira 850,000 penutup booth bernilai hampir 1 juta ringgit yang akan mencapai tarikh luput menjelang akhir 2024. Menurut PAC, walaupun Pahmaniaga tidak mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam perolehan peralatan perubatan seperti ventilator, syarikat itu diarah membuat bayaran pendahuluan untuk alat bantuan pernafasan berikutan hubungan yang terjalin di antara KKM dan mereka. Ketiadaan perjanjian bertulis antara KKM dan juga Pahmaniaga Logistics dan Berhad menyebabkan tiada pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan 104 ventilator. Sehingga hari ini kekaburan pelaksanaan PLSB dalam isu ini menghalang kerajaan daripada memulakan proses tindakan undang-undang, kata laporan itu. Jawatan kuasa itu juga mendapati wujud kenyataan bercanggah antara KKM dan PLSB berhubungan jaminan untuk 136 ventilator. Okey. Baik. Isunya yang saya bawa tempoh hari adalah berkenaan dengan perkara ini. Bagaimana
Okey, sebelum itu kita nak cerita dahulu yang seingat saya lah dahulu, mungkin lepas tu saya tak ada lagi lah kot. Seingat saya dahulu KJ ini tahun masa bila saya kerja, saya pernah pergi ke Pamaniaga. Kalau tak silap saya pada masa itu Khairi Jamaluddin adalah salah seorang ahli lembaga pengarah Pamaniaga. Correct me if I'm wrong on this, KJ. You have to tell me whether this is a wrong fact atau tidak. Tapi KJ pernah menjadi ahli lembaga pengarah Pamaniaga. Baik. Mungkin selepas itu dia letak jawatan, I don't know lah. Then, tiba-tiba kemudian dia menjadi Menteri Mosti. Pada masa itu, saya menimbulkan satu persoalan. Kenapa vaksin dibeli oleh Mosti dan bukan oleh Kementerian Kesihatan di bawah Adham Baba pada waktu itu? Timbul keraguan kepada saya bagaimana vaksin bernilai bilion ringgit dan vaksin bernilai bilion ringgit itu sendiri tidak melalui proses di dalam KKM, sebaliknya melalui proses di dalam Mosti. Apa yang Mosti tahu tentang vaksin? Apa yang Mosti tahu tentang pengurusan pembelian vaksin? Pada waktu itu saya persoalkan. Kemudian bila KJ berpindah di dalam kerajaan Ismail Sabri ke Kementerian Kesihatan Malaysia, vaksin itu pun follow di dalam KKM. Jadi persoalan saya timbulkan, so maksudnya tak ada masalah sebenarnya vaksin direct kepada KKM. Sebab KKM bukan kali pertama beli vaksin. Dia ada kepakaran, dia ada pengalaman, dia punya ventilator, dia punya apa orang kata peti sejuk beku dia yang memang untuk simpan vaksin IT -70 macam tu. Dia dah ada kemudahan-kemudahan. Kenapa nak bagi kepada apa orang kata kepada Mosti untuk nak melaksanakan perkara tersebut? Seolah-olah they are trying to hide or play something dalam isu ini. Baik. Selepas itu, timbul pula isu vaksin yang telah dibeli sehingga mengakibatkan kerajaan rugi hampir 500 bilion dan 106 ventilator yang tak boleh berfungsi. Now, PAC timbulkan benda ini. Okey, KKM masalah ke, PLSB masalah ke, itu satu isu. Kenapa PAC tak nak wujudkan siapa yang luluskan perkara itu sewaktu pembelian tersebut, menteri mana? Iaitu KJ lah. Kita pun tahu perkara itu berlaku sewaktu zaman Khairi Jamaluddin. Takkan beli vaksin tak ada perancangan. Sehingga kan apa orang kata PN17 Pamaniaga diletakkan PN17, iaitu dia terpaksa dikeluarkan IT daripada bursa saham dalam disebabkan oleh isu ini. PN17 status. Pamaniaga was classified as a PN17 company in February this year after posting a net loss of 664.39 million in the fourth quarter of year 2022. Pamaniaga sampai kena macam tu. Apa itu PN17? Is a practice notice that issued by perusahaan saham in relation to listed issuer that are in financial distress. Maksudnya, dia ada masalah keuangan disebabkan oleh isu ini, tuan-tuan. Jadi, now timbul kita persoalan, kenapa menteri sebelum ini kita tak siasat? Itu soalan yang saya nak bawa. Yalah, mungkin saya akan bangkitkan lagi isu ini, tapi yalah, kita harap perkara ini nanti akan disiasat dengan lebih rapi oleh kerajaan, terutama menteri-menteri sebelum ini. Harap begitulah. Baik, kita cerita pula pasal Papa Gomo. Papa Gomo diarah padam hantaran kait Menteri Agama dengan dakwaan seksual. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberi notis 24 jam kepada Papa Gomo untuk menurunkan hantaran Facebook yang didakwa mengaitkan menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Naim Mokhtar dengan dakwaan seksual. Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hiong membenarkan injunksi ex parte yang dimohon oleh Muhammad Naim, sementara menunggu saman fitnah yang difailkan terhadap Papa Gomo selesai. Muhammad Naim memfailkan permohonan itu pada 19 Oktober. Dia mendakwa hantaran itu turut melibatkan video TikTok berdurasi 6 minit 41 saat berhubung ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee memetik ayat Quran. Muhammad Naim mendakwa hantaran itu telah mengaitkannya dengan dakwaan seksual. Menafikan dakwaan itu sebagai tidak benar, dia berkata hantaran itu antara lain menyifatkan dia sebagai seorang penunggang agama Islam dan berdepan dengan tuduhan seksual. Okey, ini antara kenyataan yang dibawa.
Komen sikit tentang isu Papa Gomo yang diarahkan pada pernyataan China. Baru-baru ni tadi Peguam Datuk Presiden pun mewakili Datuk telah membenarkan permohonan expiry tersebut. Mungkin boleh komen sikit tentang isu tu? Saya tak ada komen lah sebab kes pun dah masuk kan. Kes pun dah ada di mahkamah kan. Saya melaksanakan hak saya sebagai individu. Individu dalam negara mana-mana dia ada hak. Kalau dia rasakan dirinya telah difitnahkan, being defamed, dia ada hak untuk mengemukakan dengan harapan pihak yang melakukan fitnah tersebut memberhentikan. Nabi SAW sebut, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantu saudara kamu sama ada yang menzalimi ataupun yang dizalimi. Kan? Jadi bagaimana kita nak berhentikan orang yang melakukan kezaliman ini, melakukan perbuatan tadi? Itu dengan cara kita memfailkan tuntutan di mahkamah, mendapatkan injunksi, memberhentikan dia daripada terus melakukan perbuatan salah tadi. Bukan maknanya kalau kita berdiam diri, tak melaksanakan hak tersebut, selagi itulah dia terus memfitnah dan sebagainya, dan selama itulah dia akan berdosa. Jadi kita nak bantu dia dah daripada sudut itu. Menarik kenyataan apa orang kata Menteri Agama tu Yalah, betul, ada satu hadis mengatakan kita hendaklah bantu saudara kita daripada dizalimi dan menzalimi, dan untuk menghalang beliau daripada terus bergelumang dengan dosa fitnah itu, maka tindakan mahkamah telah diambil terhadap beliau, iaitu antaranya expected injunction untuk dia menurunkan posting tersebut. Itu yang pertama. Hari ini juga Ratu Naga dipanggil di Bukit Aman. Saya rasa tak ada penahanan terhadap beliau lah, tetapi dia ambil memberi keterangan berkenaan dengan fitnah dia terhadap Kak Wan. Jadi dia orang ni bermain dengan fitnah ni macam tu je tuan-tuan. Sebab itu maki hamun, fitnah dan sebagainya, itu benda tu biasa bagi dia orang. Maki hamun, dia kutuk orang, dia fitnah, benda tu adalah mainan. Dia tak ingat dosa pahala, sebab bagi dia orang tak berdosa tuan-tuan. Bagi dia orang tak berdosa. Memfitnah kita, memaki hamun kita, benda tu tak berdosa. Tapi tak apalah, dia manusia, bukan dia tentukan dosa. Kita pun tak boleh tentukan dosa. Itu Allah SWT yang tentukan dosa pahala. Baik, terakhir tuan-tuan, malam ini kita nak cerita. Giliran MP Labuan beri sokongan kepada Anwar. Seorang lagi ahli parlimen PN menyatakan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kali ini, ia dinyatakan ahli parlimen Labuan yang merupakan ahli bersatu, Suhaili Abdul Rahman. Dalam kenyataan dikeluarkan hari ini, Suhaili berkata, masalah rakyat di kawasan diwakilinya adalah antara faktor yang dipertimbangkan. Pada masa yang sama, Majlis Tertinggi Pimpinan Bersatu itu berkata dia tetap taat dan setia kepada parti selain kekal menjadi ahli parti perkataan. Setelah mempertimbangkan secara perinci dan rintihan rakyat yang berdepan dengan kos sara hidup, masalah bekalan elektrik sejak hampir 15 tahun lamanya, namun tindakan yang diambil umpama melepaskan batuk di tangga sahaja. Maka mengambil kira permasalahan di atas, saya sebagai ahli parlimen Labuan dengan ini mengisytiharkan memberi sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bermula dari tarikh kenyataan media ini. Suhaili juga menyatakan sokongan kepada Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah. Alright. Kenyataan daripada PN tempoh hari, terutama Hadi Awang, mengatakan bahawa, termasuk juga Muhyiddin Yassin, kerajaan akan tumbang selepas PRK, selepas PRN, ke PRN 6 negeri ini, kerajaan akan tumbang selepas PRK, kerajaan akan tumbang, kerajaan akan tumbang. Saya kata yang akan tumbang selepas PRN 6 negeri ini adalah pembangkang. Yang akan berpecah dan tumbang, saya kata, adalah pembangkang. Kerajaan akan menjadi semakin kuat. Saya kata dah ada rundingan. Saya dah kata dah ada perbincangan. Kamu tak percaya. Sekarang ini 2. Ada yang kata 3, tapi saya kata ada 5. Yang saya tahu sekurang-kurangnya ada 5. Yang sekarang ini mengatakan bahawa mereka juga berminat untuk nak menyatakan sokongan dengan Perdana Menteri. Now, isu dia begini. Dua-dua, Iskandar dan juga MP Labuan ini mengatakan bahawa mereka tetap setia kepada parti. Kenapa? Simple, kalau mereka mengatakan tak setia kepada parti ataupun keluar, lompat parti berlaku, maka mereka akan jatuh. Nah, timbul isu, bolehkah, adakah parti akan mengambil tindakan terhadap mereka? Itu satu persoalan. Nah, kalau PN benar-benar rasa diri mereka kuat, bersatu rasa diri mereka kuat, maka kena ambil tindakan kepada kedua-dua ini, iaitu dengan membuang parti. Sebaik saja mereka dipecat daripada parti, maka kedua-duanya dikira sebagai jatuh
dan PRK kena dilakukan di Kuala Kangsar dan juga PRK perlu dilakukan di Labuan. Isunya, beranikah mereka mengambil tindakan sedemikian? Itu menjadi persoalan. Now, siapa lagi yang lain ni? Ada yang daripada Bersatu, ada juga daripada kalangan PAS, tuan-tuan. Tetapi yang ini PAS ni mereka berjaya sekat. Setakat ini lah. Tapi kita tengok bagaimana keadaan mereka nanti, berani tak berani. Tapi bukan pakat Kelantan Terengganu tu, bukan. Dia bukan kat situ, ada tempat lain. Baik. Now, dalam isu yang membawa kepada persoalan ini, kepada masalah ini, menyebabkan sekarang ini PAS telah melihat counterparts mereka sebagai tidak betul. Kan? Sebagai tidak strong. Sebagai tidak strong.